asing amat penting untuk pembangunan ekonomi. Kerajaan terpaksa mengambil sejumlah besar pekerja asing, terutamanya pekerja dari negara jiran sama ada India, Filipina atau Indonesia untuk bekerja dalam sektor ekonomi, khususnya sektor pembinaan. Untuk mengisi kekosongan pada kontraktor yang terlatih ini, ia akan pasti mengambil masa yang begitu panjang dan ini juga akan merugikan kerana bagi kita speed adalah amat penting, masa penyiapan amat penting dengan kualiti kerja. Dan isi rumah 2018 realiti berbeza yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Khazanah, kira-kira 2.2 juta tenaga pekerja asing berada di Malaysia untuk bekerja pada tahun 2017. Kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian dan pembinaan. Menurutnya, 40.5% daripada pekerja asing bekerja di kedua-dua sektor tersebut, manakala 35.9% bekerja dalam sektor perkhidmatan dan 23% bekerja dalam sektor perkilangan. Dengan merujuk data pada tahun 2015, Indonesia kekal menjadi kumpulan pekerja asing dominan dengan catatan 39.2%, diikuti dengan Nepal 23.5% dan Bangladesh 13.2%. Bagaimana cara kita nak berkomunikasi dengan pekerja asing supaya mereka mudah untuk memahami mesej yang kita sampaikan kepada mereka? Terdapat 3 jenis komunikasi yang kita boleh gunakan ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Yang pertama adalah verbal, non-verbal dan to design. Komunikasi ini adalah proses penyampaian maklumat dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang pertama tadi ialah verbal ataupun design. Komunikasi ini disampaikan melalui kata-kata lisan seperti ucapan. Penyampai mesej haruslah menggunakan suara yang lantang, sopan dan jelas supaya mudah untuk penerima memahami segala mesej yang disampaikan oleh penyampai mesej. Sebagai contoh, majikan haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pekerja asing tersebut. Ataupun majikan haruslah mewakilkan translator ataupun seorang penerjemahan bahasa kepada pekerja asing tersebut. Okey, seterusnya iaitu komunikasi secara non-verbal, iaitu komunikasi ini disampaikan melalui reaksi muka, kata isyarat dan gerak badan. Okey, sebagai contoh, majikan boleh melakukan demonstrasi kepada pekerja-pekerja asing yang tidak berkemampuan dalam pertuturan bahasa Malaysia di dalam aktiviti pemakaian PPE yang selamat mahupun cara-cara ataupun SOP cara kerja yang selamat. Jadi di situ tidak ada wujudlah sebarang kemuskilan ataupun ketidakfahaman di kalangan mereka. Okey, seterusnya iaitu komunikasi secara bertulis. Komunikasi secara bertulis ini mestilah ringkas, tepat dan jelas kerana jika ada ketiga-tiga elemen tersebut, maka penerima akan lebih mudah untuk menerima apa maklumat yang ingin kita sampaikan. Sebagai contoh, majikan jika ingin membuat SOP cara kerja yang selamat, majikan boleh menggunakan kata yang ringkas, ayat yang jelas, yang mudah difahami oleh setiap golongan pekerja. Jika pekerja yang tidak boleh ataupun tidak berkemampuan dalam pertuturan bahasa Melayu, majikan juga boleh membuat SOP tersebut dengan dua bahasa. Majikan juga boleh aplikasikan cara ini pada polisi syarikat, iaitu membuat polisi secara dua bahasa. Kesan positif pendatang asing ke dalam Malaysia. Yang pertama, mempercepatkan proses pembangunan negara. Malaysia ni negara yang membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang luas. Jadi tenaga buruh diperlukan kerana memainkan peranan mempercepatkan proses pembangunan negara. Yang kedua, meningkatkan produktiviti negara. Kemasukan pendatang asing ke dalam Malaysia telah menyebabkan penawaran tenaga buruh di Malaysia bertambah dan secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi produktiviti yang sedia ada untuk keperluan global. Seterusnya, pertukaran teknologi. Kedatangan pekerja asing, contohnya tenaga buruh mahir ataupun separuh mahir ke Malaysia, membolehkan negara mempelajari teknologi baru melalui program usaha-sama yang dilakukan oleh pihak kerajaan atau pihak organisasi tertentu. Akhir sekali, mengatasi masalah kekurangan pekerja, terutamanya dalam sektor peladangan dan pertanian. Di dalam Malaysia, banyak industri yang kekurangan pekerja dalam pelbagai sektor, contohnya sektor pembangunan, peladangan dan pertanian. Hal ini menyebabkan kedatangan pendatang asing meningkat dan ramai untuk bekerja di dalam Malaysia.
Hal ini disebabkan kekurangan pekerja tempatan untuk bekerja buruh di ladang-ladang atau di sektor pembangunan. Ada kesan negatif kemasukan pekerja asing di Malaysia adalah ia akan mengurangkan peluang pekerjaan pada penduduk tempatan. Tambahan pula, sebahagian majikan lebih suka untuk memilih pekerja asing berbanding pekerja tempatan kerana gaji yang diberikan kepada pekerja asing jauh lebih murah berbanding pekerja tempatan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, berdasarkan statistik pengangguran yang dikemasbini pada Februari 2020, terdapat peningkatan pada kadar pengangguran iaitu sebanyak 3.3% pada Februari 2020 berbanding 3.2% pada Januari 2020, iaitu pada jumlah kasarnya 15.87 juta orang. Selain itu, kemasukan pekerja asing juga akan menyebabkan pembinaan rumah setinggan. Mereka akan mendirikan kawasan perumahan secara haram untuk dijadikan tempat tinggal mereka yang hidup secara berpindah rendah mengikut pekerjaan yang mereka perolehi. Kebanyakan daripada mereka adalah daripada sektor pembinaan. Perumahan setinggan biasanya tidak teratur dan tiada kemudahan asas seperti sistem pengurusan sampah, air kumbahan dan sebagainya. Keadaan ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar dan ia akan menunjukkan kelemahan sistem pentadbiran kerajaan dalam membendung masalah ini. Amalan menjaga 3K kepada pekerja. Apa tu 3K? 3K tu ialah keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Yang pertama, saya ingin menekankan tentang aspek keselamatan. Apa yang perlu kita buat? Iaitu menyediakan PPE untuk pekerja. Apa tu PPE? PPE itu ialah safety helmet, Google, mask, glove dan safety boot. Kenapa kita perlu sediakan semua tu? Okey, kita sebagai majikan perlu menyediakan PPE kepada pekerja untuk keselamatan mereka. Jika mereka pakai pakaian PPE, mereka akan rasa selamat untuk melakukan kerja harian mereka. Yang kedua ialah aspek kesihatan. Seperti kita menghantar pekerja membuat medical check-up. Apabila mereka membuat medical check-up, mereka sendiri akan tahu tahap kesihatan mereka. Apabila mereka sudah tahu tahap kesihatan mereka, mudah dan lancar untuk mereka melakukan kerja harian mereka. Akhir sekali ialah kebajikan. Kebajikan seperti kita menyediakan tempat perlindungan mereka, makanan mereka dan pakaian mereka. Itulah amalan 3K yang perlu dilakukan untuk pekerja. Seterusnya kita akan bincangkan pasal tanggungjawab majikan terhadap 3K iaitu keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Okey, untuk keselamatan ni cara dia kita memberi diorang pakai PPE. PPE ni ialah personal protective equipment iaitu alat perlindungan diri. Contohnya coverall. Coverall ni untuk mengelakkan diorang daripada terkena cedera yang teruk. Safety helmet untuk mengelakkan benda dari atas, benda yang tajam. Safety glove untuk mengelakkan diorang cedera ataupun terkena apa-apa. Earmuff untuk mengurangkan pendengaran. Dan safety shoe untuk mengelakkan diorang daripada terpijak benda-benda tajam. Okey, untuk yang kedua, kesihatan. Kesihatan ni kita boleh bagi diorang rawatan kalau diorang terkena cedera, memberikan first aid. Dalam first aid tu macam-macam. Kalau ada kecederaan, kita balut luka diorang. Kalau ada benda luka, letak sapu ubat yang dah sediakan. First aid ni ada kotak peti kecemasan. Tapi tak semua barang ada dalam tu, yang sepatutnya ada saja diletakkan di dalam tu. Kebajikan. Kebajikan ni senang sikit. Contohnya bagi cuti. Cuti ni dalam 1 minggu akan ada 1 hari cuti untuk para pekerja ni berehat supaya kualiti kerja diorang baik dan diorang rehat, dapat rehat yang cukup, kerja diorang pun okey, tak penat. Dan kalau para pekerja ni tiada tempat tinggal, majikan boleh bagi tempat tinggal untuk diorang dengan fasiliti yang elok lah, macam tandas yang boleh dipam, yang boleh digunakan dengan elok, pengaliran air yang betul supaya tandas ke sinki ke tak tersumbat. Diorang pun jaga kesihatan dekat rumah tu elok-elok. And then kalau pekerja tu ada kecemasan, pekerja tu berhak dapat cuti kecemasan ataupun annual leave supaya diorang tak terserabut nak fikir kerja, lepas tu ada hal
hal tersendiri lagi, hal bersendirian lagi, majikan bolehlah bagi cuti untuk diorang settlekan masalah diorang. Okey, sekarang sudah fahamkan apa itu warga asing? Kesan-kesan negatif positif, cara berkomunikasi yang berkesan, tanggungjawab majikan terhadap pekerja asing dari segi keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Sememangnya negara Malaysia ini dia memang memerlukan tenaga pekerja asing untuk membangunkan negara. Sebab kebanyakan warga asing ini dia mempunyai kemahiran dan sebagian fakta mengatakan yang orang Malaysia ini tidak mau melakukan kerja-kerja berat macam membina bangunan, membersihkan longkang, tapi sebenarnya tidak, banyak saja warga Malaysia ini yang rajin-rajin. Tapi kita sudah ketahui kenapa majikan lebih mengambil pekerja asing berbanding negara daripada pekerja tempatan sendiri. Meskipun begitu, majikan seharusnya mengambil cara ataupun mengambil langkah-langkah supaya tidak mengambil pekerja asing secara ketat untuk mengelakkan daripada masalah-masalah negatif berlaku. Kalau jika langkah ini tidak diambil, mungkin akan menimbulkan, bukan mungkin, tapi memang akan menimbulkan masalah-masalah yang kita tidak ingini seperti implikasi, kekacauan di tempat kerja, kekacauan sosial dan sebagainya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu kan apa itu warga asing dan apa kesan-kesan, apa cara berkomunikasi yang berkesan dan apa tanggung jawab majikan terhadap pekerja asing ini dari segi keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Oke, sememangnya negara Malaysia ini dia memang memerlukan tenaga pekerja asing untuk membangunkan negara kita dari segi banyak